Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar dan penonton sekalian kepada Majlis Dakwah Negara Dewan Sosio Budaya. Sesi dialog kita yang kita memang adakan setiap 2 minggu ataupun seminggu untuk mendekati penonton, membawa berbagai topik yang menarik. Dan pada hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan inayahnya maka kita berjaya membawa satu topik yang menarik dan amat penting perlu dibincangkan di dialog kita, iaitu tajuk kita pada hari ini ialah adab dan budi rakyat sebuah negara sejahtera. Di manakah kita Malaysia sekarang ini? Kedudukan kita Malaysia. Dan Majlis Dakwah Negara amat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT dan juga kepada ahli panel yang sudi hadir menerima jemputan kita sebenarnya. Kita telah di pihak Majlis Dakwah Negara telah sebenarnya membuat perbincangan sebelum kita memilih ahli panel kita. Dan kita puas kerana tiga ahli panel kita hari ini adalah orang yang berpengalaman, mempunyai ilmu dan juga berkecimpung secara direct involvement dengan masyarakat di beberapa peringkat yang ada di Malaysia. Dan mereka ini on its own, individually, mereka mempunyai target hidup sendiri dan mempunyai tokoh-ketokohan dan opinion leader terhadap masyarakat kita sekalian. Jadi kita amat berbangga dan berterima kasih dengan kehadiran tiga ahli panel kita pada hari ini. Saya ingin mengatakan ucapan terima kasih kepada ahli panel yang pertama, iaitu Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim yang di-Pertua Dewan Negara. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gembira kita dengar. Yang Berhormat Senator Tan Sri adalah orang yang amat berpengalaman. Saya baca sedikit sinopsis curriculum vitae Yang Berhormat. Asalnya bermula dengan seorang guru Tisco. Berjalan jauh dia di umur yang muda sudah pergi ke Northern Illinois University dan University Hilo di Hawaii. Itu mungkin mengubah sikap Yang Berhormat di dalam hidup dia. Pendedahan yang awal. Dan juga Yang Berhormat adalah ahli Dewan Rakyat selama lama, 40 tahun. Daripada 1974 hingga 1987 untuk yang pertama. Kemudian daripada 1999 kepada 2013. Mungkin orang yang terlama berada sebagai wakil rakyat di antara tokoh-tokoh kita. Dia mempunyai keahlian kepada 3 parti besar daripada UMNO, parti utama kita, Parti Semangat 46, dan sekarang ini ahli Parti Bersatu. Dia Yang Berhormat juga menjadi menteri di beberapa kementerian. Saya tak payah sebutlah panjang sangat ni. Tapi saya ingat dekat dengan 7-8 kementerian dia sudah menjadi menteri dan pengalaman sudah banyak didapati daripada involvement Yang Berhormat. Juga dia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan pada tahun 1978 dengan 1982. Dan akhirnya dia Yang Berhormat adalah Presiden UIM 2013 dan 2018 dan juga menjadi penasihat UIA itu Kerajaan Malaysia. Universiti Islam Antarabangsa. Yes, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Betul. Juga yang mengagumkan saya adalah Yang Berhormat adalah seorang penulis. Semenjak 1963 lagi menjadi seorang penulis dan menghasilkan 19 buku. Banyak itu.
Sebagai InsyaAllah. seorang wakil rakyat yang sibuk, masih lagi dapat menulis buku. Dan YB Tan Sri, buku yang terakhir inilah Budi Asas Tamadun. Bersesuaian sangat dengan kita punya tajuk pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amat bersyukur saya. Dan satu lagi yang saya nak sebut di sini ialah dia adalah pengasas kepada pengasas pengurusi dan juga pengurusi sekarang ini pada Yayasan Budi Malaysia. InsyaAllah. Lebih Tan Sri baik, dan kita harap ini kita akan dapat berdiskusi dengan baik sekali. InsyaAllah. Ahli panel yang kedua, saya ingin menjemput juga iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Hashim Yaakob, mantan Vice Chancellor Universiti Malaya, mantan Vice Chancellor International University College of Nursing Malaysia, mantan Vice Chancellor Kuala Lumpur Metropolitan University College, mantan Vice Chancellor Emeritus University Kuala Lumpur. Sekarang bekerja konsultan oral medicine dan oral pathology di Specialist Center, Universiti Malaya Specialist Center. Selamat datang, Datuk Profesor. Terima kasih. Bersongkok pada hari ini. Apa dia? Handsome. Oh, hari ini sebab pakai songkok seperti Tan Sri yang Ya, alhamdulillah. Bagus. Ahli panel yang kita yang ketiga, kawan kenalan saya juga dan mungkin kawan kepada YB Senator juga, ialah Datuk Halimah Muhammad Said. Selamat datang, Datuk. Terima kasih mengundang saya sekali lagi. Ya, sudah kali kedua kita menjemput Majlis Dakwah Negara menjemput Datuk Halimah Muhammad Said. Dia adalah anggota tim ahli pemikir Kementerian Perpaduan Negara dan seorang pelukis. Yang saya kagum ialah dia seorang pelukis di samping seorang pendidik yang lama. Dia bekerja sebagai pendidik selama 25 tahun di Universiti Malaya. Dan juga seorang pelukis yang amat baik, dari pelukis dari segi oil painting, acrylic, watercolor, mixed medium, dan berjaya menghadiri participated in the several arts exhibition. Tahniah, Datuk Halimah. Di samping itu juga Datuk Halimah ni adalah seorang penulis juga, jurnalis, penulis buku, juga jurnalis pada Astro Awani, The Star, The Sun, dan editor pada majalah Al-Sajarah di Misi Islam Antarabangsa Malaysia juga. Selamat datang, Datuk, dan berterima kasih kerana sudi untuk hadir kali kedua. Dan saya tidak ingin memberi ulasan mengenai tajuk pada hari ini. Saya ingin terus menjemput Datuk Halimah untuk memberi komentar kepada tajuk pada hari ini dan memberi definisi terhadap perkataan adab dan budi serta meneruskan perbincangan mengenai tajuk yang kita adakan hari ini. Silakan, Datuk. Terima kasih Datuk Halim dan Assalamualaikum kepada panelis saya, Tan Sri Rais dan Profesor Hashim. Alhamdulillah. Dan saya amat berbangga bersama Tan Sri dan Profesor Hashim untuk membincangkan tajuk yang begitu penting ini. Nah, saya memperkenalkan tema atau tajuk iaitu adab dan budi rakyat sebuah negara sejahtera. Bagaimana kedudukan kita di Malaysia. Jadi saya akan menjurus terus kepada tajuk ini dan melihatnya dari dua aspek. Ya. Aspek pertama adalah definisi konsep-konsep. 3 konsep utama
dalam tajuk itu, iaitu adab, budi dan sejahtera. Saya rasa kita perlu meninjau sedikit sebanyak tentang konsep-konsep ini. Dan section yang kedua atau bahagian yang kedua adalah bagaimana kita nak mempromosikan atau mengembangkan budaya budi dan adab ini dalam masyarakat Malaysia untuk menjadikan negara kita sebuah negara yang sejahtera. So, ya, konsep-konsep ni saya rasa amat dalam maknanya. Ya, tentu Tan Sri ni dah menyelami konsep budi ini dengan begitu mendalam. Jadi saya akan mendefinisikannya dengan ringkas. Ya. Nah, konsep budi ini datang daripada perkataan Sanskrit budi, ya, yang merujuk kepada intelek dan reason, ya, akal dan kebijaksanaan. Ya. Jadi pada mulanya konsep budi ini menumpu kepada akal manusia. Ya. Tetapi bila konsep ini diambil atau diterapkan dalam budaya Melayu, ia mengambil makna yang lebih luas. Makna budi ini diperluaskan dan merangkumi aspek-aspek yang penting dalam masyarakat Melayu, iaitu adab, sopan santun, budi pekerti, bahasa yang dipandang penting oleh masyarakat Melayu. Jadi dari makna yang fokus itu, ia diperkembangkan. Itu secara ringkas, ya. Dan adab pula merujuk kepada decorum, etiket, kelakuan yang baik, ya, yang dipertunjukkan oleh manusia. Dan manusia dalam masyarakat itu, jadi masyarakat tu boleh dianggapkan sebagai masyarakat yang beradab juga. Bukan saja manusia yang menunjukkan adab, tapi masyarakat dan tamadun juga boleh menggambarkan peradaban yang tinggi. Ya. Dan konsep sejahtera yang dirujuk di sini, mungkin Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Presiden IIUM sekarang, dia sedang memperkembangkan konsep sejahtera ini. Dan saya rasa saya tahu dalam Universiti IIUM ada fakulti atau departmen kesejahteraan. Jadi sejahtera ni ada makna yang simple dan ada juga makna yang lebih luas. Ya, maknanya yang simple adalah sejahtera, prosperity, kemakmuran, dan ada sangkut paut dengan kebahagiaan. Apabila orang atau negara itu sejahtera, bermakna ada kebahagiaan dalam negara itu. Kebahagiaan yang dirasa oleh rakyat dan individu di dalamnya. Jadi adab dan budi ini menyumbang kepada kesejahteraan. Dan saya rasa kita harus juga meninjau sedikit pada kesejahteraan keluarga, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan community, dan lepas itu kebahagiaan community lebih besar, iaitu masyarakat. Jadi 3 konsep dalam tajuk ini ada hubungan yang rapat antara satu sama lain. Ya. Dan saya beralih pula kepada bahagian yang kedua yang harus ditinjau, iaitu soal masyarakat majmuk Malaysia
ya, kita bukan sahaja masyarakat Melayu ya yang mementingkan budi. Kita terdiri daripada masyarakat majmuk dan tiap-tiap kumpulan etnik ini mempunyai pengertian mereka tersendiri tentang budi, bahasa, sejahtera, adab, good manners dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak memperkaitkan kesemua ini dengan kesejahteraan negara Malaysia? Saya rasa saya akan berhenti sekejap lagi. Kenapa tak tunjuk painting saya? Oh ya. Ini Tan Sri dan Prof. Hashim, painting yang baru siap pagi ni, di mana dia punya makna itu mendalam, peribadi bagi saya, ya, sebab anak saya sekarang mengalami penyakit kanser, ya. Dan tapi dia memerangi kanser dia tu, kanser stomach cancer, dengan begitu tabah, menggunakan minda, menggunakan jiwanya dan menggunakan hatinya. Jadi dengan ketiga-tiga tempat ini atau space ini, di mana terletaknya juga budi dan adab dan sejahtera, saya rasa rakyat Malaysia boleh melawan, ya, apa saja, ya, cabaran dan penyakit yang melanda negeri kita. Jadi yang pentingnya adalah keharmonian. Nah, saya nak introduce satu lagi konsep, iaitu harmoni. Mungkin unity tidak boleh dicapai dalam negara ini, tetapi saya amat yakin bahawa harmoni boleh dicapai secara luaran. Terima kasih. Terima kasih Datuk Halimah dengan lukisan yang amat cantik, dan saya dah melihat lukisan itu memang membawa banyak berbagai makna yang harmoni internal diri kita sendiri juga. Terima kasih Datuk. Sekarang kita ingin minta Yang Berhormat Senator, tetamu kita yang utama, untuk beri komentar pada tajuk itu, tajuk kita hari ini, dan memberi reaksi pribadi Yang Berhormat, dan memberi pandangan dengan pengalaman Yang Berhormat hampir 40 tahun bercimpung di dalam politik, kepartian dan pentadbiran negara. Tentunya Yang Berhormat ada personal feeling dan reaksi kepada tajuk kita. Silakan Yang Berhormat Senator. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izinkan saya sebagai ceburan pertama untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada penganjur kita, dan khusus kepada Datuk Dr. Halim Ahmad yang menyelia bagi pihak kita bertiga pada petang ini. Oleh kerana topik ataupun tajuk ini adalah merupakan tajuk hidup ataupun tajuk yang akan membawa kita kepada gerbang kehidupan yang terus-menerus, saya ingin menambah sedikit kepada 3 perkara yang disebut oleh Yang Berbahagia Datuk Halimah sebentar tadi. Jika adab, budi berkaitan dengan sejahtera, maka 3 lah perkara itu yang tersohor. Adab dari perkataan Arab, budi dari Sanskrit atau Melayu lama, Melayu kuno, dan sejahtera juga dari Sanskrit. Untuk kita isikan gerbang tadi dengan laluan supaya gerbang tak tumbang, gerbang tak pecah, tetapi kita sampai ke muara ataupun ke sebelah sana di mana tamadun kita dapat kita pastikan utuh dan terus berintegriti. Dalam suasana yang ringkas dapat kita katakan
iaitu adab dan budi ini seperti isi dengan kuku. Adab adalah perkataan Arab yang menaruh pengertian semua perbuatan kita harus menjurus kepada yang tertib, yang harmoni, yang berpengalaman baik dan mengandungi gerak-geri yang diterima pakai baik oleh masyarakat. Budi sudah pun didefinisikan oleh Yang Berbahagia Datuk Halimah. Tinggal lagi perlu kata orang tua-tua bagi kita menyatakan yang elok lebih sempurna, dan yang sempurna itu kita lihat sebagai yang terus baik dan terus sempurna kembali. Maka dalam ketiga-tiga perkataan ini, adab, budi dan sejahtera, seperti juga ia merupakan tungku tiga sejerangan atau tali yang tiga sepilin bagi kita untuk melaksanakan, menyempurnakan kehidupan kita di alam dan di dunia ini. Oleh kerana perkataan budi itu berkaitan dengan budaya, cara hidup, maka bolehlah kita rumuskan sebagai tambahan, budi itu adalah elemen terkandung di dalam budaya. Oleh kerana seseorang yang mempunyai sifat-sifat berbudi, beliau itu kita namakan budiman. Misalnya pada hari ini kita sebutkan Dr. Halim Hamad yang budiman. Bermakna beliau itu mempunyai gerak-gerinya, bahasanya, perbuatannya, pandangannya, pegangannya, perjuangannya menjurus kepada kebaikan. Jadi dari tungku tiga sejerangan ini dan yang kita sebut sebagai tali tiga sepilin tadi, jika dijurus kepada budi, maka ia lebih terkena kepada orang Melayu, sebab perkataan itu telah bersama dengan dunia Melayu semenjak dunia terkembang lagi. Justru jika kita lebih jauh sedikit untuk melihat asal-usulnya, maka kita dapat katakan bahawa budi itu yang berasal dari perkataan bodhi, B-O-D-H-I, adalah sebuah pokok asalnya dahulu kala. Dan pokok itu adalah pokok yang diiktiraf semenjak Sriwijaya, semenjak Indragiri, semenjak Majapahit, semenjak Aceh dan juga semenjak Minangkabau di Pagaruyung. Pohon budi itulah yang dikatakan pohon yang terbaik bagi manusia berehat di bawahnya dan mencari yang kebaikan. Jika dibanding dengan perkataan Inggeris pada hari ini, yang paling dekat dengan budi itu ialah virtue. Jadi virtue itu seseorang yang mempunyainya adalah virtuous, dan seseorang yang tetap dengan kebolehannya untuk virtuous tadi mempunyai virtuosity. Hal-hal sedemikianlah maka kita garap pada hari ini adanya adab dan adanya budi pada rakyat tadi, maka kita akan menjadi sejahtera. Tetapi itu cantik didengar, itu molek tersusunnya. Dan yang timbul kini ialah kenapa adab dan budi ini sekarang menjadi masalah kepada kita. Rumusannya mudah, lantaran kita tidak mengamalkan lagi. Kebaikan tadi hanya tinggal pada kata-kata adatnya, hanya tinggal pada pantun-pantunnya, hanya tinggal kepada sebutan sekali-sekala orang mempunyai pesta ataupun majlis. Sedangkan seperti dikatakan oleh pantun Melayu, di hulu banyak perahu, ramai dayang membeli ubi. Kalau nak tahu siapa Melayu, dialah orang yang suka berbudi. Ini disebut oleh generasi demi generasi dahulu, tetapi sudah pun dilupai. Kalau di parlimen ini, boleh saya katakan, satu istilah erosi sudah berlaku, di mana sebahagian kecil para pemimpin kita di sini juga
sudah pun semacam melupai apa budi itu. Dan menerusi kata-kata mereka, mereka telah menyebut istilah-istilah ataupun prakata, kata-kata yang tak sepatutnya disebutkan. Dan dengan itu, simbol-simbol dengan tangan, gerak-geri badan pun atau dalam bahasa modernnya body language mencernakan seseorang yang tidak lagi patut berada di tahap kepemimpinan. Ada yang berkata mencuri itu tak salah, tetapi bila ditangkap baru salah. Ini pun satu hal. Pernah dilaporkan bahawa seorang pemimpin di parlimen berkata sedemikian. Kita pergi ke sekolah, kita lihat tandas kita kotor. Dan jika kita nak pinjam tandas, guru besar akan suruh kita pergi ke tandas murid, bukan ke tandas guru besar. Oleh kerana kita nak melihat tandas itu adalah sebenarnya tidak sebersih tandas guru besar. Lain daripada itu, kekotoran dan curi-mencuri, ambil hak orang, ini semua berkaitan dengan adab dan budi, dengan budaya. Dan ia berkaitan dengan sejahtera atau tidaknya kita. Sebaliknya, kalau saudara Dato' Dr. Halim lihat, di Jepun, di Korea, di Taiwan, di Singapura, kita bandingkan sekolah mereka bagaimana. Murid mereka di Jepun mencuci kain sendiri dalam sekolah, membersihkan bilik darjah sendiri dalam sekolah, mengatur kasut mereka di sekolah. Tetapi kita tidak dapat lihat ini. Dan kita nak kata, adakah dapat hendaknya kita sedemikian ataupun tidak? Jika kita katakan dapat, maka teruslah boleh saya katakan budi kita akan bertambah baik dan adab kita adalah santun dan sebagainya, dan terus kita menyatakan akan sejahtera kita. Akhir sekali saya suka menyatakan adab dan budi sekarang tidak dilatih lagi. Terbiar. Di sekolah tidak diajar bagaimana seseorang murid harus hormat dengan guru, tidak dikenakan lagi denda kalau berbuat salah, berbanding dengan sekolah Cina di mana mereka mengajarkan Li Yi Lian Qi, iaitu satu deretan perkataan yang memenuhi tanggungjawab, memenuhi kebersihan, kesejahteraan dan juga tanggungjawab malu kalau tidak berbuat sesuatu. Jadi rangkulan yang dapat kita katakan petang ini ialah mesti ada semula latihan formal, sama ada di sekolah ataupun di jabatan-jabatan, di intan ataupun di institusi yang mengajar kembali ahli-ahli politik kita supaya muncul balik seperti zaman Tun Razak, zaman Tunku Abdul Rahman, zaman Tun Husin, dan kita munculkan kembali bahawa memperjuangkan hal itu adalah dengan cara yang diterima oleh masyarakat, yang ada nilainya dan akhirnya kita disebut sebagai budiman. Ini mesti kita jadikan sebagai matlamat. Sedemikian dulu sempat saya kemukakan supaya kita ulas kemudian sedikit. Terima kasih YB Tan Sri Senator. Alhamdulillah sangat baik dan sangat menepati apa yang berlaku keadaan semasa, relevan. Saya amat berbangga. Alhamdulillah. Dan saya kira lepas ini kita akan cuba mencari penyelesaian. Cadangan YB Datuk sudah bagi tadi untuk memberi formal education kepada mereka-mereka dalam aspek yang bagus sekali. Terima kasih YB Datuk. Sekarang kita ingin beralih kepada Profesor Emeritus Dato' Dr. Hashim Yaakob. Dato', ada lagi situ ke? Ada. Di sini. Ada, alhamdulillah. Dah lama nunggu tu. Yang berhormat dan juga Datuk Halimah. Dato', mengapakah adab dan budi ini sangat penting dan kita tidak boleh tiada. Sebab kita nampak sekarang ini dengan adanya petanda-petanda di mana adab dan budi
hilang, maka kesejahteraan dalam masyarakat sudah mula hilang, sudah mula luntur. Minta Datuk komen sedikit kenapa pentingnya dan bagaimana kepentingannya perlu dalam pembangunan insan dan pembangunan negara kita. Silakan Datuk. Terima kasih Datuk Halim yang budiman. Cuba kita fikirkan kalau tak ada perkataan budiman tadi yang disebut oleh yang berhormat tadi, selepas disebut nama Datuk Halim, tak ada lagi lah kemesraan. Ya, betul. Saya bertuah sini sebab konsep dan juga ulasan yang panjang lebar sudah diberikan oleh yang berhormat dan juga Datuk Halimah. Jadi I am spared of that. So saya terus menjawab soalan itu ya. Yes. Kalau sudah tidak ada budi ya dan juga tidak ada adab, maka kita tidak ubahlah seperti haiwan. Haiwan pun ada budi. Kalau kita pelihara anjing misalnya, dia punya loyalty kepada kita, kesetiaan dia kepada kita, dia akan menggadai nyawa untuk kita. Tetapi seperti mana yang disebut tadi oleh yang berhormat, kita memang sudah kekurangan budi. Budi itu waktu zaman Tengku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Allah yarham, itu memang betul. Banyak dipraktikkan. Tapi setelah kita menjadi lebih peka dan pandai di dalam ilmu teknologi, kita sudah lupa itu. Misalnya saya sebut di sini. Ambil satu universiti. Naib Chancellor, timbalan Chancellor ada 4. Naib Chancellor 1, timbalan Naib Chancellor ada 4. Berapa orang yang antara 5 itu datangnya daripada bidang sosio budaya, datangnya daripada social science, datangnya daripada humanities. 4 atau 5 semua dari bidang Datuk sendiri. Jadi kalau kita sudah ada ketua-ketua yang macam itu, yang tidak peka kepada perkara-perkara begini, sastra, adab, sosiologi dan sebagainya, maka bagaimana kita hendak? Dulu saya ingat hal-hal budaya dan sastra itu sangat berkembang maju zaman Datuk Halimah. Tapi sekarang kalau tengok tidak ada lagi sebab telah dibunuh oleh kemajuan teknologi. Saya hal adab ini ya, hal budi. Saya nak baca satu pantun. Kalau berladang menanam keladi, keladi dibawa ke tanah seberang. Kalau dagang pandai berbudi, sampai mati dikenang orang. Itu zaman dulu. Memang zaman dulu. Zaman sekarang begini. Keladi dibawa ke tanah seberang. Sampan kolek mudik ke hulu. Kalau budi dikenang orang, mengapa dagang terbuang lalu? Tak ada. Kenapa kita bina puisi pantun-pantun seperti ini? Sebab kita sudah tengok. Tidak ada lagi budi. Tanam legondi tumbuh kelapa. Terbit bunga pucuknya mati. Budi Tuan saya tak lupa. Budi Tuan saya tak lupa. Sudah terpaku di dalam hati. Itu kata-kata saja. Saya di dalam hidup saya sudah lihat bahawa kata-kata sebegini memang banyak. Waktu meminta dan sebagainya itu maka mengalir air mata dan sebagainya. Tetapi sesudah budi diberi. Apakah diingat lagi? Puas saya bertanam ubi. Nanas juga dipandang orang. Puas saya menanam budi. Emas juga dipandang orang. Itu hal budi yang saya rasakan bahawa pada waktu ini sudah kalau tak pupus, hampir pupus. Begitu juga ada. Begitu juga ada. Dulu sewaktu saya menjadi dekan di Fakulti Pergigian Universiti Melaya, apabila anak-anak murid kita lalu berselisih jalan dengan kita di dalam fakulti itu, dia akan
ucap good morning sir, selamat pagi, assalamualaikum. Ataupun kalau dia pemalu, dia akan menyorok sebelum berjumpa dengan kita itu. Tetapi sekarang saya lihat, betul ini. Ini betul. Saya lihat guru-guru lalu yang berselisih dengan student. Hardly student say good morning sir, good morning teacher, good morning prof. Saya tak tengok itu sebab saya menyaksikan itu. Kemana perginya? Perginya ke mana? Kerana guru-guru itu dididik sewaktu tidak ada adab dan budi. Jadi dia pun tak kisahlah. Kita dulu kalau murid tak say good morning kepada kita, kita tanya dia kenapa tidak mengucapkan kita selamat, sebab aku pun mau mengucapkan kamu selamat. So, jadi sekarang ini saya fikir sudah tidak ada perkara-perkara yang seperti yang berhormat sebut tadi, sangat-sangat kurang. Dan Datuk tadi pun berkata begitu. Saya terasa sangat perkara ini. Dan mengenai adab, ya, mengenai adab. Ada di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa dia menegur Nabi Musa dan Nabi Harun supaya bila kamu berurusan dengan Fir'aun pada waktu itu, maka gunakanlah bahasa yang lemah lembut supaya dia akan ingat ataupun dia akan takut, dia akan sedar. Tapi dulu lagi kita tahu. Dan di dalam Al-Quran itu beberapa banyak ada sebutan mengenai Allah Ta'ala meminta kita supaya jangan sombong dan bongkak, supaya kita menutur kata-kata yang indah, supaya kita jangan mengherdik orang. Tetapi sekarang kita tidak tahu itu sekarang. Kita kurang tahu perkara-perkara begitu sekarang. Ya, adab. Angkut-angkut terbang ke langit. Ini saya suka dengar yang ini. Mati disambar anak merbah. Tertangkup bumi dengan langit, setiaku tidak akan berubah. Wah, ini sedap ni, kepahlawanan. Orang yang sangat-sangat setia. Tertangkup bumi dengan langit, setia tidak akan berubah. Tapi sekarang tak macam tu dah. Ada orang menggarap pantun. Angkut-angkut terbang ke langit. Mati disambar anak merbah. Belum pun tertangkup bumi dan langit. Sudah melompat pada yang gagah. Saya sangat berterima kasihlah kepada Datuk Halimah yang mengundang saya, dan saya rasa bertuah dapat bersama dengan yang berhormat Tan Sri. InsyaAllah. Mau berhubungan dengan Tan Sri. Dan belajar banyak daripada apa yang berhormat Tan Sri bilang tadi. Tak ada. Ya, Sikit-sikit. Hal-hal ini saya cuba-cuba saja. Datuk Halimah pun dengan prinsipnya orang Minang kan kuat dalam adab dan terima kasih Datuk Hashim. Kita sebelum pergi kepada Datuk Halimah, kita ingin kepada Yang Berhormat Senator Tan Sri. Yang penting pada ketiga-tiga ahli panel tadi, ternyata kita ada masalah untuk di Malaysia ini. Keadaan kita amat ketara dan kita mungkin menjurus ke arah yang tempat yang tidak elok untuk sebuah negara membangun menuju kesejahteraan yang kita inginkan. Jadi saya ingin mendapat sedikit respon daripada Yang Berhormat Senator. Apakah mekanismenya yang terbaik dan efektif untuk membudayakan nilai-nilai adab dan budi untuk kesejahteraan, terutamanya di institusi parlimen dan wakil rakyat, sebab mereka ini adalah opinion leader. Dia ada trendy, the one that people follow. Dan juga di dalam parti politik di tanah air kita, di mana nilai-nilai budi dan adab ini agak luntur. Dan juga kalau Yang Berhormat boleh komen sedikit mengenai NGO, sebab Yang Berhormat amat
terlibat juga dalam badan pergerakan NGO. Jadi minta satu cadangan, mekanisme yang terbaik dan efektif untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Silakan WB Senator. Syukur Alhamdulillah. Yang berbahagia Datuk Dr. Halim ya. Kita kurang masa agaknya sebab rakan-rakan ada berdua tu nak menyumbang pula agaknya, dan dalam mengemukakan isu yang sebentar tadi diserah kepada saya, memang seperti pucuk di cerita ulam mendatang bagi saya untuk mengatakan bahawa kalau kita semua bercerita pasal adab, budi dan sejahtera, atau kita buat lamentasi, kita sudah hilang kebanyakan dari unsur-unsur asas tamadun kita ini, maka itu rasanya memang tak cukup. Kita pergi ke parlimen, begini sebahagian daripada pemimpin kita bertindak. Pergi ke mahkamah, begini sebahagian pemimpin kita dah kena hukum. Kalau kita lihat di sekolah, begini dia keadaan membuli wujud. Kalau pergi ke jalan, kita lihat orang buang anak. Pelbagai lagi dapat kita senaraikan. Jadi saya golongkan itu kepada apa yang patut diberi nama sebagai lamentasi. Jadi lamentasi saja bagi saya, Dr. Halim, tidak cukup. Kita mesti beri cadangan. Apa harus kita buat? Tapi bila kita kata beri cadangan supaya buat sesuatu, soal yang terbit ialah siapa nak kerjakan? Siapa nak terjemahkan? Siapa nak menguatkuasakan? Jadi dalam satu kancah kecil, saya cuba menjawab apa-apa yang patut rasanya kita kemukakan. Pertama, pihak berkuasa pendidikan tanah air mesti terima bahawa tanggungjawab masa depan generasi kita terletak di tangan mereka. Jadi para pentadbir yang mengkaji dan mewujudkan dasar mesti terima adab dan budi ini adalah menyumbang kepada kesejahteraan negara, menyumbang kepada tamadun tanah air dan memperelok para warga kita di tanah air. Jadi dengan itu, mereka mungkin kata semua sudah buat ataupun sedang dibuat, macam jawapan yang selalu diberi di parlimen. Saya nak menyatakan hari ini semua tidak lagi dibuat. Justru mesti diajar balik budi, mesti diajar balik macam mana nak beradab, macam mana nak bercakap hormat, macam mana kita tak ambil harta orang, macam mana kita tak ambil lagi hak orang, dan kita mesti jujur untuk berkhidmat bagi negara kita. Jadi saya pantunkan begini. Terang bulan di alam maya, kilatnya langsung ke Kampung Tanjung. Berkhidmat tidak minta dibayar, berjuang tidak minta disanjung. Jadi suasana itu mesti ada. Apabila Kementerian Pelajaran membuat program mengasuh semula, ianya hendaklah dibanding dengan apa yang dibuat oleh masyarakat di Jepun misalnya, atau di Finland, ataupun jangan jauh sangat. Malu nak membandingkan, tengok sedikit sebanyak apa yang dibuat di Singapura. Dari situ, kita pergi kepada ahli politik. Kalau pegawai kerajaan ada latihannya sedikit sebanyak di Intan, para politician tidak ada. Mereka menang pilihan raya, terus masuk parlimen, terus masuk Dewan Undangan Negeri. Tak ada apa-apa ajaran, kecuali masa Tun Razak dulu, kami diajar bagaimana untuk mengendalikan hal ehwal rakyat dan bagaimana untuk menjayakan sesuatu projek. Selepas Tun Razak, saya tak nampak isian manusia itu diajar semula. Itu harapan kita yang kedua. Yang ketiga, pemimpin-pemimpin mesti juga ada institusinya untuk diajar bagaimana bertutur di parlimen, bagaimana berbahas yang baik dan bagaimana menepati janji semasa berkhidmat. Inilah salah satu daripada kumpulan yang saya rasa penting
seperti yang disebut oleh Datuk Dr. Halim tadi, agak lama juga saya dalam bidang ni. Jadi sebanyak sedikit saya terasa bahawa zaman dahulu semasa saya mula-mula menjadi pemimpin, bersekali dengan pemimpin-pemimpin lama seperti Allahyarham Dr. Said di Negeri Sembilan, ayahanda kepada Datuk Halimah sendiri, dengan Tun Razaknya, Tun Husinnya, dan juga mereka yang sedia berkhidmat dan memberi petua yang baik-baik kepada kita. Pada hari ini, sukar bagi kita untuk membuat tunas itu kembali. Jadi jika ini dapat kita rumus dan kendalikan. Soal yang besar ialah siapa nak buat ni semua? Tentulah pihak berkuasa kerajaan. Dan untuk kerajaan bertindak, kerajaan mesti menerima beberapa sumbangan suara yang kuat. Jadi NGO atau badan-badan bukan kerajaan di tanah air, sebaik-baiknya kita sekarang bangkit bersama meminta supaya kerajaan Malaysia mewujudkan silabus budi ataupun virtue ataupun penglahiran kelakuan yang baik, adab yang baik untuk sejahtera generasi akan datang. Untuk budi dan adab menyumbang kepada sejahtera, ketiga-tiga kaum yang besar di tanah air ini mesti sekolah bersama, makan bersama, bersukan bersama, bekerja bersama. Kita lihat sekarang di bahagian polis diraja misalnya, atau di bahagian parlimen sendiri. Bagaimanakah pecahan kaum itu telah menjurus kepada perbalahan dalaman yang tidak disebut lantaran salah guna kuasa bertentangan dengan budi, salah guna adab, orang pandang kita serong, dan tak tercapainya sejarah adalah sebab kita tidak mengisi sejarah itu dengan kesejahteraan. Akhir sekali, lantaran orang-orang yang berrasuah misalnya ada kaitan dengan kurang budi. Sebab budi tadi berkait dengan kekuatan minda. Mesti kita cari penjelmaan yang baru. Terakhir kita dengar PDRM terserlah dengan rasuah besar. Apakah kita akan diam saja? Saya menyatakan dan mohon sangat supaya polis diraja sendiri belajar disiplin, belajar budi dan belajar adab dalam perkhidmatan mereka supaya tak curi tulang. Dan kalau polis mencuri tulang, kepada siapalah kita nak serahkan masa depan kita. Jadi, saudara pengurusi, Datuk Dr. Halim, saya fikir kita petang ini hanya dapat berbicara sekelumit. Banyak lagi harus kita bincang, namun berilah peluang kepada rakan kita, Datuk Halimah misalnya, dan juga kepada orang yang saya minati, Prof. Emeritus Datuk Dr. Hashim, menyumbang ke arah langkah-langkah yang nak kita ambil. Sekian. YB Senator, mungkin saya minta sedikit lagi dari aspek perundangan. Sebab YB Senator ialah jago ataupun graduate of undang-undang. Jadi, adakah strategi undang-undang yang kita perlu buat untuk mengembalikan semula apa yang kita hadapi sekarang ini, masalah adab dan budi? Saya rasa Datuk Dr. Halim, peranan undang-undang di sini memang ada. Tetapi sebagai preliminary ataupun sebagai mukadimah kepada isu kita, secara pentadbiran dan latihan dahulu kita harus ambil langkah. Dan undang-undang itu misalnya kita masukkan menyusun perpaduan negara. Itu boleh kita buat. Dan undang-undang prosedur di parlimen boleh kita buat. Malah di Dewan Negara dan di Dewan Rakyat, kita sudah pun menjelmakan jawatan kuasa sejahtera misalnya. Ini akan kita pupuk lagi supaya akhirnya Undang-Undang tahun 52 iaitu berkaitan dengan kekuatan dan tenaga sekutu parlimen dapat kita serap kembali dan hidupkan semula. Pada masa ini, Akta tahun 52 itu sudah jadi, bak kata orang, undang-undang yang sudah tak ditengok lagi. InsyaAllah kita buat begitu. Namun, Kementerian Pelajaran tadilah
yang menjadi pemupuk utama dan boleh juga disebut Kementerian Perpaduan Negara. Sila. Terima kasih. Terima kasih YB Tan Sri. Kita amat berbangga dengan jawapan itu dan beberapa option yang telah disarankan dan amat menepati sekali apa yang kita fikirkan. Sekurang-kurangnya di dalam minda kita ada harapan. Hala tuju yang patut kita buat untuk masa depan negara kita. Terima kasih. Kembali. Kita beralih kepada Datuk Halimah. Dan sebenarnya untuk Datuk Halimah, Datuk, ada lagi di sana? Yep. Ada. Gambar ada lagi nampak. Ya. Saya ingin bertanya soalan yang sama yang telah saya kemukakan kepada YB Senator, tetapi minta Datuk tekankan sedikit dari aspek penuntut di sekolah, dari segi cikgu dan juga murid-murid, hubung kaitnya yang perlu kita segerakan, adakan hubungan yang lebih beradab dan lebih berbudi. Terima kasih, Datuk. Silakan. Terima kasih, Datuk Halim. Saya pun nak sumbang satu pantun. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Dan di sini kita fikirkan nasib bangsa Malaysia yang diidam-idamkan tu. Percantuman kaum, 3 kaum utama dan kaum-kaum yang lain dalam satu bangsa atau nationality yang besar yang dipanggil bangsa Malaysia. Yang seperti Profesor Hashim kata tadi, makin lama makin pupus. Dan juga Tan Sri Rais mengatakan makin lama makin pupus adab dan budi dan mesti dikembalikan dengan begitu tegas. Jadi saya tumpu kepada penuntut ya di sekolah-sekolah sebab saya ada pengalaman sikit di situ ya sebagai guru selama 7 tahun di sekolah dan juga di universiti selama 25 tahun ya. Jadi saya rasa bahawa walaupun kita hendakkan satu subjek yang khusus untuk adab, budi, dekorum, etiket dan sebagainya, Kementerian Pendidikan mesti mengatakan bahawa tak ada masa, tak ada period lagi yang nak isikan dengan subjek baru ini. Semasa kita sekolah dulu, saya bersekolah di konvent Seremban, ada special class for moral, ya, moral lesson, di mana kami dididik dengan pakaian, dengan bahasa yang bagus, dengan sopan santun, etiket, good manners dan sebagainya. Tetapi sekarang dah tak ada. Sebab kata mereka tak ada masa, tak ada period yang boleh diisikan dengan pelajaran-pelajaran seperti itu. Jadi, saya nak cadangkan kita bangkitkan co-curricular activities. Kalau dalam masa sekolah tak ada masa, kita bangkitkan semula pengajaran adab, budi, sejahtera ini dalam co-curricular masa yang dikhaskan untuk co-curricular activities. Dan saya amat menyeru bahawa di sini kita melibatkan ibu bapa ya untuk tolong membantu mengendalikan kursus-kursus tentang adab budi di mana mereka juga memerlu pendidikan. Ya, kebanyakan ibu bapa yang muda sekarang ni dah tak diajar, mungkin tak diajar oleh ibu bapa mereka dulu. Mungkin dah macam they no longer think it's important. Dah tak penting kerana nak mengejarkan teknologi, nak mengejarkan computer games dan sebagainya. Jadi saya rasa di sini tiap-tiap sekolah boleh membuat keputusan sendiri bagaimana nak
membangkitkan pengajaran pelajaran tentang adab dan budi. Ya, jadi dari atasan, dari pihak atasan, MOE, Director General of Education mesti meyakinkan staf-stafnya dari atas hingga bawah bahawa ini perlu dilaksanakan oleh sekolah-sekolah masing-masing. So, in a way, the headmasters and head teachers will also appreciate it, Mereka nanti rasa bahawa ini dalam tangan mereka. Mereka boleh menjayakan co-curriculum yang begitu cantik dan molek. Dan di sini juga saya tahun-tahun yang sudah, semasa saya mengelolakan pergerakan rakyat yang dipanggil PICOR, kami sudah mula menggerakkan gerakan harmoni mesra saling hormati di sekolah-sekolah. So this was our theme, harmony mesra saling hormati. Dan kami dah mula mengadakan pertandingan lukisan, pertandingan lagu untuk memurnikan virtue ini yang kadang-kadang mereka ni tak faham tau. Mereka dah tak faham. Tak tahu apa dia adab dan apa dia budi. Jadi kita perkembangkan balik. Tulis essay competition on budi bahasa. Essay competition on budi pekerti. Ya, Prof Hashim boleh jadi juri sajak mengenai adab dan sebagainya. Dan kita buat barisan panelis yang terdiri daripada tokoh-tokoh yang terkenal untuk bekerjasama dengan Ministry of Education, MOE, dan sekolah-sekolah untuk membudayakan adab dan budi dan kesejahteraan hidup. Terima kasih. Terima kasih Datuk Halimah. Saya melihat dari apa yang perbincangan kita pada hari ini, mungkin juga kita tidak dapat menganalisakan bahawasanya dengan adanya berbagai mangsa di dalam negara kita ini, budi dan juga adab yang ada yang berasaskan kepada agama Islam itu mungkin sudah luntur disebabkan oleh faktor-faktor bangsa lain dan juga faktor-faktor TV dan budaya kuning dan sebagainya. Saya ingin bertanya kepada Datuk Hashim, Profesor Hashim, sejauh manakah Datuk ajaran orang tua dan karya bernasihat peninggalan orang-orang lama seperti hikayat, sejarah, sastra, syair, pantun, gurindam dan berbagai yang kita ada yang membina adab dan budi dalam kalangan kita dahulu. Boleh tak kita membawa kembali cara-cara begini di samping yang dicadangkan oleh Datuk Halimah dan juga yang berhormat yang di-Pertua Dewan Negara itu? Boleh tak kita menggunakan strategi, menggunakan konten daripada cita-cita seperti Datuk Hashim? Minta komen sikit, terutamanya kita melihat target grup university student dan profesor-profesor di universiti. Silakan Datuk. Terima kasih. Tadi saya ketawa sedikit apabila Datuk Halim bertanya sama ada saya masih di sini dan Datuk Halimah masih di sini. Dan kita adalah orang-orang yang beradab. Kita tidak meninggalkan konferensi ini sebelum Datuk Halim kata boleh. Okay. Baik, itu kata-kata saja. Betul Datuk Halimah, dulu ada civic kan, ada civic kelas dan kita belajar. Bagi saya, rakyat Malaysia sendiri tidak lagi menghormati Malaysia. Ini bukan pandangan saya bertanya dengan kawan-kawan yang ramai. Mereka merasakan bahawa kita tidak lagi segah, sebaik, secantik dulu. Sebab kita sekarang sudah bertukar menjadi suatu bangsa yang tidak peduli.
tidak peduli tentang keharmonian, tidak peduli tentang kesejahteraan seperti yang kita sebut tadi, sebab kita tidak belajar lagi. Kalau kita hendak, ini pandangan saya, kalau kita hendak mensejahterakan negara kita ini, maka kita mesti letak semua murid-murid kelas 1 sehingga kelas 6 sekurang-kurangnya dalam sekolah yang sama. Ada the same rule. Kalau tidak, dia belajar lain, kita belajar lain, dia belajar lain, dan kita tidak bersatu padu. Tetapi rakyat di dalam negeri ini marah. Tak mau sekolah satu aliran. Inilah satu perkara yang sangat-sangat menimbulkan musibah kepada negara kita ini. Kita sendiri sudah tidak begitu. Zaman dulu sewaktu saya belajar di England dulu, bila saya sampai naik teksi, orang tanya dari mana saya datang, saya kata Malaysia. Wah, terus dia bilang kita punya Perdana Menteri. Terus dia tahu. Sekarang kalau saya pergi, saya tidak berani lagi sebenarnya nak bagi tahu saya dari Malaysia kepada driver taksi di London. Sebab kita punya image sudah turun seturun-turunnya. Kita tidak suka ini, tetapi apa yang kita tak suka, kita kena terima supaya kita boleh buatnya lebih baik. Bagi saya lah, sudah tidak ada itu, tetapi ada lebih kurang 5 atau 6 tunjang, yang saya panggil tunjang perangai. Kalau kita hendak memperbaiki negara kita ini supaya ada kesejahteraan, keharmonian, dan juga akan timbul kembali adab, budi, dan segala yang baik-baik itu, maka kita kena pertama kali dimulai oleh pemimpin-pemimpin, kemudian pada orang-orang bawahan, yaitu trustworthiness. Kita mesti ada trustworthiness. Kepada pemimpin kita kena ada trustworthiness. Pemimpin ini bukan hanya orang politik. Kepada Tuan Pengerusi, Datuk Halim, you must be trustworthy. So jadi kan bila you are having that trustworthiness, maka kita percaya dengan you. Dan di dalam memperkatakan trustworthiness ini, honesty is very important. Honesty is so important. There is truthfulness in what you say. Kalau you kata vaksin ini adalah baik untuk awak semua, maka you kena beritahu ke semuanya. Jangan ada benda-benda yang kita bertanya-tanya tapi tidak ada jawapan. Itu truthfulness kita kena beri. You must be sincere. And integrity. Integrity is the word under trustworthiness. Integrity. Sebab kalau you buat perkara melalui integrity, you will always be consistent dengan your action, and that it is always defensible. Tidak ada yang salah. Reliability. Are you reliable? And loyalty, of course. Walaupun tidak ada limit, walaupun ada limit untuk loyalty, tetapi kita mesti juga menjadi loyal. Apabila kita tidak boleh lagi menjadi loyal kepada sesuatu, maka kita ubah kepada sesuatu yang baru yang boleh kita bantu dan sokong. Respect is the other part which we are lacking now. Kita tak ada respect. Seperti kata Yang Berhormat tadi, di dalam parlimen kita tidak respect undang-undang, kita bercakap. Kadang-kadang bila saya tengok sitting dalam parlimen itu, saya rasa malunya dalam fakulti, dalam universiti pun you tidak berlaku macam itu. Because they go with rules and regulation, mengikut. Kemudian kalau kita respect orang, maka kita akan menghalanglah daripada violence, daripada humilasi kepada orang, manipulasi dan juga eksploitasi, ya. Dan kita akan menjadi lebih sivil, lebih decent, lebih courteous to people. Kita mempunyai autonomi sebaik-baiknya lah, dan kita mempunyai tolak ansur, tolerance. Yang ketiga, responsibility. Kalau kita buat sesuatu dan responsibility tidak ada, we are not accountable to it. There is no accountability. Suka hati aja kita buat. Maka jahanamlah tempat yang kita pimpin itu. And then we have to have self-restraint. Self-restraint from membuat benda-benda yang tidak baik. Pursuit of excellence, yes. If you want to be responsible, you must pursue excellence.
Because rakyat dan orang bawah-bawah you akan depend on you. Depend on you, depend on your knowledge untuk move forward. Fairness. Fairness ini sangat penting lah. Kita kena ada equity, kita kena ada impartiality, kita kena ada keterbukaan, kita kena ada proses yang kalaupun tidak 100% foolproof, tetapi kenalah hampir-hampir ke situ. Dan akhir sekali, caring. Caring. Kalau kita tidak care pada sesama kita, maka kita hiduplah di dalam hutan. Ada di dalam caring ni sifat-sifat seperti altruism. Maknanya kita care for the sake of caring. Bukan kita membalas, meminta balasan dan sebagainya. Ini berbanding daripada strategic charity. Maknanya kita buat baik dengan orang, kita nak ambil sesuatu daripada dia sebab kita ada self-interest. Last, citizenship, kenegaraan. Kenegaraan mestilah berpandukan kepada perlembagaan yang kita ada. Kita macam-macam kita ada itu. Maka kita menjadi seorang rakyat, warga negara yang baik. Maka dengan 6, saya sudah sebut 6, tiang perangai yang baik. Kalau sesiapa, boleh. Terutamanya kalau orang-orang yang memimpin kita mempunyai trustworthiness, mempunyai respect, responsibility, fairness, mempunyai caring attitude, mempunyai citizenship. Dan mereka inilah orang-orang yang akan membuat kita, mengentice kita, kalau ataupun mewajibkan kita supaya belajar semua ni, maka kita menjadilah rakyat yang bertanggungjawab. Negara akan terus maju. Terima kasih. Terima kasih, Profesor Datuk. Kita sudah sampai ke pusingan akhir dan kita minta Yang Berhormat Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Dr. Rais Yatim memberi kesimpulan kepada perbincangan kita pada hari ini. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih sekali lagi. Kita boleh dikatakan dah sampai ke peringkat untuk berebut masa. Jadi saya cuba simpulkan seringkas mungkin. Saya nak tayangkan gambar ni, kalau boleh, di depan kamera ni. Dan di situ akan nampak sedikit gambar semut. Dan gambar semut ni adalah gambaran dari yang lahir di dunia pada hari ini, berlaku setiap detik, dan semut merupakan ciptaan Allah yang paling bekerjasama, paling akur dan paling bermesyuarat dan bermafakat, yang paling efektif. Apabila bertemu, semut itu seolah-olah memberi salam antara satu dengan lain. Kalau sebanyak-banyak makhluk saya lihat, semut paling bijak dan paling akur kepada sistem eko mereka sendiri. Setelah kita berbincang tadi dan kedua-dua rakan mengemukakan pelbagai pandangan, kita mesti terima hakikat satu. Jika kita hendak capai tamadun yang bernilai tinggi, kita mesti rela untuk melatih, mewujudkan ekosistemnya. Jadi, adakah ekosistem di negara kita cukup untuk mewujudkan budi dan adab ke arah sejahtera tadi? Saya jawab dengan ringkas, tidak wujud. Sebab ia sudah berkecai dalam kita mencari habuan materialisme setakat merdeka sampai sekarang. Kita sudah abaikan sebahagian daripada tugasan pendidikan kita. Dan kita sudah abaikan sebahagian daripada susunan tata rakyat dan tata cara kita. Jadi apabila melihat keadaan ini, kita mestilah bersekutu balik, berjuang balik, mewujudkan ekosistem seperti dahulu. Ini bermakna beberapa kementerian dan beberapa segmen kedudukan rakyat diperbuat semula.
Ini bererti bahawa Kementerian Pendidikan, Polis Diraja Malaysia, Parlimen Malaysia, Kementerian Perpaduan Malaysia tampil ke muka dan menyerlahkan bukan saja teori tetapi amalan dan latihan baharu. Di Jepun ada latihan sekolahnya ke arah budi yang baik, virtue yang baik. Di Singapura ada sistem sekolahnya, satu sistem mereka, dan mereka mengajar mereka untuk mencapai tahap tertinggi. Soal yang terbit pada kita, siapalah yang nak mengajar guru-guru kita supaya guru pula boleh mengajar budi? Justru para pelatihlah yang hendak kita latih balik. Guru kita mesti kita latih balik. Jurutera-jurutera dalam politik mesti kita latih balik. Mereka yang tidak lagi berkawat di padang dilatih balik oleh PDRM. Dulu mereka berkawat di padang sekali seminggu. Sekarang dah tak ada. Sebahagian daripada mereka pun dah tak reti macam mana nak gilap tembaga yang ada di kaki dan tamin di dahi. Justru kita mesti balikkan semula hal-hal ini. Dan kita mohon supaya kerajaan kita tidak tersinggung bila rakyat mahukan ini kembali. Jika sedikit daripada hal-hal ini dapat kita laksana, saya kira apa yang kita bincang pada petang ini akan menelurkan semangat dan juga buah dalam perjuangan kita. Dan saya suka sebelum beredar menyatakan secara tersusunnya, iaitu redup-redup matahari, redup sampai ke teluk sawah. Kalau hidup tidak berbudi, macam pokok tidak berbuah. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, YB. Satu saranan yang baik. Kita kira forum kita sudah mencapai matlamatnya untuk memulai langkah sebelum kita menjadi semakin tenat dan bahaya. Terima kasih. Terima kasih kembali dan selamat berbuka. Datuk Halimah, minta bagi conclusion juga dalam masa 3 minit. Terima kasih. Saya setuju dengan cadangan Tan Sri tadi, Tan Sri Rais, bahawa kementerian-kementerian yang tertentu harus mengambil alih peranan untuk membudayakan Parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara dan juga kementerian-kementerian mereka dengan nilai-nilai virtues dan sebagainya, adab, budi dan sebagainya. Tan Sri ada menyebut Kementerian Perpaduan dan saya sendiri adalah anggota tim ahli pemikir Kementerian Perpaduan dan kami telah pun menjayakan dasar perpaduan negara yang tidak pernah lagi diadakan. So we have the unity policy dan blueprint pun dah siap dan kami akan mengusahakan roadmap di mana perkara-perkara butiran-butiran ni akan diperkembangkan dengan cara yang lebih tersusun, teratur, yang ada schedule bila nak dicapai dan sebagainya. Saya juga Tan Sri Rais telah menyarankan kepada speaker Dewan Rakyat semasa sekumpulan kami berjumpa dengannya yang kita harus mengadakan caucus, ya, satu caucus keharmonian, caucus perpaduan negara, integrasi nasional, di mana kita boleh muatkan perkara-perkara yang dibincangkan pada hari ini. Sebab ini semua membangkan kepada keharmonian dan kesejahteraan negara. Tetapi saya rasa bahawa ada menteri-menteri yang tidak yakin nak mengetengahkan idea cadangan caucus ini. Saya tak tahu pasal apa. Tapi macam mereka enggan nak
menyusulkan caucus untuk melihat perkara-perkara ini, dan juga boleh saya rasa boleh mengaturkan kurikulum ya untuk workshop atau forum atau seminar untuk ahli-ahli parlimen, untuk adun dan sebagainya. But nobody wants to take the lead, to take the responsibility. Is there a political reason? I'm not sure. Tapi ini adalah satu cadangan yang baik. So kita maju ke depan, menteri dan kementerian tertentu menerajui pergerakan membudayakan adab dan budi dan sejahtera dalam negara. And then the other leaders will follow. NGOs yang nak mengampu menteri-menteri ini nanti they will follow suit lah. Yeah. So and if the Kementerian MOE, yeah, MOE I think must take a special lead because they are the ones, mereka yang mengaturkan segala perkara tentang pendidikan negara. Terima kasih. Terima kasih Datuk Halimah. Kita seterusnya berpindah kepada Datuk. Ya, dah 3:15 dah. Ya, kalau kita hendak belayar terus untuk mendapat kemajuan, maka saya fikir kita kenalah berusaha dengan sekuat-kuatnya dan mengukuhkan usaha kita. Kita nak belajar, kita nak belayar, maka kita kenal pahat dan cengal menjadi perahu. Dayungnya mesti kayu tembusu. Tiangnya tegap kayu nibung. Layarnya kukuh kain gulung. Dan panjinya kain suluk atma, tenunan kekasih di kamar wajah. Esok perahu akan ke air, meninggalkan pantai, melawan ombak dan badai. Tapi kita dah buat perahu kita dengan kukuh. Dan itu saya harapkan jadilah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pantun yang baik. Saya di sini mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua ahli panel. Terutamanya kepada Yang Berhormat Senator Tan Sri, Datuk Seri Dr. Rais Yatim. Seterusnya terima kasih kepada Datuk Halimah Muhammad Said dan Datuk Profesor Emeritus Dr. Hashim Yaakob kerana sudi bersama saya pada petang ini, dan kita risau tadi takut petir dan cuaca tidak menyembelahi kita, tapi kita sudah berjaya sampai ke hujungnya. Dan saya bagi pihak Majlis Dakwah Negara ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, dan semoga dapat datang lagi ke Majlis Dakwah Negara untuk memberi pandangan yang baik, yang begitu baik pada hari ini, dan dia menjadi kekal di dalam ingatan dan dalam rekod kita, yang apa yang kita kata pada hari ini insya-Allah akan mendapat restu daripada Allah supaya negara kita akan kembali menjadi satu negara sejahtera dengan budi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.